بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu yang diberkati ini, insyaAllah dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita diberi peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala kita, insya-Allah, menjadikan pertemuan kita, kehadiran kita pada malam ini sebagai penambah kepada hasanat kita, insya-Allah, dan diberikan kepada kita bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini alhamdulillah kita telah dapat bersama-sama lagi dalam siri tadabbur, insya-Allah. Tadabbur surah juz amma, surah-surah pendek daripada ayat-ayat lazim. Insya-Allah malam ni kita akan bersama-sama di surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Jadi surah ini sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni adalah terangkum sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, terangkum dalam ayat-ayat ataupun surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehidupan kita dan juga hari kiamat. Jadi ada 4 surah, semuanya 2 menceritakan tentang keadaan di hari kiamat, dan 2 lagi adalah menceritakan tentang apa yang kita hadapi di dunia ini, cabaran-cabaran, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada kita, uji kita di hari semasa kita di atas dunia ini. Jadi pada malam ini insya-Allah surah yang kedua selepas daripada yang kita baca pada minggu lepas, surah At-Takatsur, iaitu ujian di dunia. Pada malam ni Allah Taala kita akan baca surah Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita tentang yang pertamanya ialah tentang hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini ataupun diambil surah ini namanya daripada apa yang ada pada permulaannya, iaitu Al-Qari'ah. Perkara kedua yang Allah SWT sebutkan ialah keadaan semasa berlakunya hari kiamat ni, suasana hari kiamat ni bagaimana. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini akan ceritakan kita dapati, iaitu tentang mizan, iaitu timbangan. Jadi insya-Allah itulah 3 perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita dalam surah ini, insya-Allah. Jadi yang pertamanya ialah surah ini adalah surah Makkiyah. Surahnya diturunkan di Mekah, di mana kita semua tahu bahawa kebanyakan daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat, tentang uluhiyat, tentang ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, perkara-perkara tentang keimanan, semuanya adalah, kebanyakannya adalah turunnya di Mekah. Kerana Mekah ni adalah masa ataupun zaman di mana umat Islam ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, untuk menanamkan iman mereka kepada Allah. Jadi selepas daripada mereka telah berpindah ke Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan
ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum hakam ataupun tasyri'at ataupun hukum-hukum syarak. Jadi hikmahnya kita boleh belajar daripada sini ialah bahawa seseorang yang tidak kuat imannya, kalau diberikan banyak hukum-hukum, maka dia tidak akan dapat melaksanakan hukum-hukum tersebut. Jadi itu di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala tanamkan iman dahulu, dan kemudian barulah dijelaskan, diberitakan, diceritakan tentang hukum-hukum apabila mereka telah tiba di Madinah. Kerana orang yang telah berada di Mekah ni kuat iman dia, dan tanda kuatnya iman tu apabila Nabi SAW perintahkan mereka untuk berhijrah, mereka berhijrah ke Madinah tanpa teragak-agak lagi, tanpa ragu-ragu mereka akan pergi ke Madinah. Walaupun nak pergi ke Madinah ni bukannya mudah sebenarnya, jalan ni susah, terpaksa tinggalkan harta, tinggalkan maknya, ayahnya, anaknya. Kadang-kadang tu yang berlaku sebagai contohnya kepada seorang sahabat bernama Ummu Salamah dan juga Abi Salamah, masyhur dalam kisah ni, Ummu Salamah dengan Abi Salamah. Abi Salamah ni dengan Ummu Salamah dia ada anak dia seorang, anak kecil lagi, anak damai. Jadi masa dia nak berhijrah ni, nak cerita betapa susahnya hijrah ni, ialah mereka nak bawa anak dia, tetapi keluarga kepada perempuan tu tak benarkan. Jadi akhirnya tarik patah tangan anak tu ceritanya. Jadi akhirnya Abu Salamah ini telah terpaksa pergi berhijrah seorang diri ke Madinah. Tinggallah anak dia yang patah tangan tadi tu, kemudian dan juga mak dia Ummu Salamah ni, yang pada masa itu telah ditangkap, ditahan oleh keluarga dia sendiri yang tak benarkan dia hijrah. Sehinggalah kerana berpisah selama 1 tahun ni, dia menangis. Sepanjang setahun tu dia menangis. Sehinggalah lama-lama keluarga dia dah tak tahan dah, kesian kepada dia, lalu lepaskan dia pergi. Tapi dia nak pergi macam mana, sebab dia seorang-seorang diri kan. Tapi nak ceritanya dia pergi juga, walaupun seorang diri, ke Madinah. Madinah ni 500 km kan. Jadi dalam keadaan padang pasirnya, dalam keadaan panasnya, dalam keadaan tak ada air, tak ada apa, tapi dia pergi. Nak ceritanya betapa bersungguhnya pada sahabat dulu kan. Apabila diperintahkan hijrah, mereka hijrah. Jadi oleh kerana tanda kuatnya iman mereka itu, maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah, bila sampai di Madinah, barulah turun ayat-ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, kan, surah-surah hukum. Jadi di Mekah ni yang turun adalah surah-surah Makkiyah, iaitu turun ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, tentang perkara ghaib, tentang Allah, tentang semualah, tentang kepercayaan, keyakinan, tawakal, sabar dan sebagainya. Jadi surah yang kita nak baca pada malam ni adalah surah Al-Qari'ah, menceritakan tentang salah satu daripada keadaan hari kiamat ni bagaimana. Jadi umat Islam maknanya Allah Ta'ala ajar supaya merasai nampak hari kiamat tu seperti nampak betul-betul. Kita hari ini ni kita tengok anak-anak kita lah kan, anak-anak, anak muda, anak remaja ke, banyak tengok TV, banyak tengok YouTube, banyak tengok TikTok, banyak tengok apa kan, tengok semua benda. Jadi mereka tengok semua tu, kalau tengok movie, tengok apa tu, kadang-kadang sehingga apa yang ada dalam movie tu seolah-olahnya betul. Jadi dia tu memang ada cara dia nak momok kan. Dia nak ceritakan, contohnya ialah Barat ni hebat, Amerika ke, tak kira lah, negara-negara Barat ni, mereka ni hebat. Jadi dia buat cerita mereka ni hebat, ada Superman-nya, ada Batman-nya, semua benda boleh buat. Ada benda lagi, ada Rambo-nya dulu kan tak, semua benda tu dia boleh lawan. Nak tunjuk hebat dia. Jadi maknanya tak ada benda yang kalah atas dunia ni, seolahnya dia tu. Jadi tu cara dia kan, nak bina nak bina the proud of western countries lah kan. Dia nak rasa dia ni hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat-ayat Quran ni, ceritakan tentang hari kiamat, tentang iman, tentang apa ni. Allah Ta'ala cerita tu betul-betul supaya orang Islam tu nampak, nampak clear kan. Walaupun kita tak nampak, kita tak sampai lagi, tapi Allah Ta'ala cerita supaya nampak, supaya terasa. Jadi ayat yang kita baca pada malam ni, nak baca pada malam ni, tu mukadimah dulu ni, panjang agak mukadimah tu.
Allah Ta'ala nak ceritakan tentang apa ni? Salah satu daripada nama kiamat ni, nama kiamat dia banyak kan. Kiamah tu maknanya qama yaqumu, maknanya berdiri maknanya. Sebab apa? Sebab orang mati semua tu akan dibangunkan balik. Qama ni maknanya orang yang tidur baring, lepas tu dia bangun. Itu. Jadi hari kiamat, sebab manusia semua yang mati sejak daripada dulu kala sampailah kepada akhirnya manusia yang terawal sehingga terakhir, jin dan juga manusia akan dibangkitkan. Jadi sebab tu nama dia kiamat. Kemudian nama dia hari akhirat. Kenapa? Kerana selepas daripada itu tak ada hari dah. Itu the last hari dah panggil. Jadi the last hari akhirat, hari yang terakhir. Ada lagi nama lain. Contohnya al-haqqah kan. Al-haqqah mal-haqqah kan. Wa ma adraka mal-haqqah. Haqqah tu maknanya ialah betul maknanya. Tapi bukan betul-betul main-main, betul, sungguh-sungguh betul. Sebab tu nama dia haqqah itu. Kalau hak tu betul. Kalau haqqah tu maknanya sangat-sangat betul. Betul tu pasti berlaku. Haqqah. Kemudian ada lagi nama lain seperti apa? At-tammah kan. Tammatul kubra. Ada lagi nama lain as-sakhah. Ada lagi nama lain apa lagi? Al-ghasyiyah. Itu semua tu nama kiamat. Jadi semua nama tu, setiap daripada nama-nama tu insya-Allah kan kita akan go through lah nanti insya-Allah. Dia panjang lagi, dalam satu Quran tu macam-macam disebut nama kan. Jadi kalau kita baca Quran kita akan jumpa tu. Setiap satu tu dia merefer kepada hakikat hari kiamat tu bagaimana. Jadi hari ini Al-Qari'ah dia berasal daripada perkataan Qara'a. Qara'a ni kalau bahasa Arab asal sebelum daripada ayat Quran turun ni orang Arab dah guna dah perkataan tu. Qari'ah ni macam mana? Itu Qari'ah tu. Tapi ketuk tu ketuk lembut. Dia kena ambil tukul besar kan. Ketang. Saya lembut kan. Nak buku nanti kan. Mikrofon ni rosak pula ni. Mau saya pun sayang juga. Jadi dia kena ketukan keras dia panggil. Qari'ah. Qara'a. Tapi ketukan apa situ? Apa yang ketuknya? Jadi dia kata sini, ulama kata ketuk sini ada dua. Yang pertama ketukan hati. Yang kedua ketukan apa yang nampak depan mata. Maksud satunya ialah dari segi perasaan. Perasaan takut, perasaan terkejut, perasaan itu ketukannya. Jadi ketukan kepada hati. Itu yang pertama. Yang keduanya ketukan hati itu kenapa tadi? Kerana takut kepada sesuatu. Itu mengetuk juga, mengetuk hati. Ataupun kalau kita kata mengetuk hati, ada bahasa Melayu kan, mengetuk kan, mengetuk hatiku, mengetuk pintu hati, terkejut ke apa, itu ketuk. Yang kedua yang dia kata sini ialah ketukan kerana satu benda yang besar yang berlaku yang tak dijangka-jangka tiba-tiba berlaku. Apa dia? Dalam ayat ini dia akan cerita tentang bukit. Bukit Al-jibal tu maknanya bukit. Kal-ihn ni tu nanti kita akan tengok kan. Jadi peristiwa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah ini dia sangat dahsyat sehingga maknanya mengetuk hati tu. Sebab itulah nama dia Al-Qari'ah. Jadi banyak lagi lah sebenarnya dalam surah ni. Dia baru menceritakan beberapa perkara saja. Tapi banyak lagi di tempat-tempat lain. Kalau kita baca Quran kita akan jumpa sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat tu. Yang nak menunjukkan kepada dahsyatnya hari kiamat ni. Jadi insya-Allah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Kemudian Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kalau ikut bacaan dia tu maknanya dia tu 3 kali tiga. Yang pertama Qari'ah, dia starting tu dengan Qari'ah. Ketuk gitu tuan. Ketukan yang kuat. Apa? Ketukan apa? Kalau ikutnya maknanya sebab orang Arab kan, orang Arab Quraisy ni, orang Arab yang mula-mula dengar Quran ni, mereka ni tak percaya kepada hari kiamat ni. Ini di antara perkara yang apa ni, yang popular lah kan. Di antara benda besar yang mereka tak percaya ialah mereka tak percaya dibangkitkan semula. Al-Ba'tsu. Jadi sebab apa? Banyak sebab kata. Antaranya ialah mereka rasa bahawa kalau percaya ni jadi nanti kan susah kita pula. Nanti bangkit balik buat apa kena ni lah, kena hisap lah. Maknanya tak akan bagi saja suka-suka hati. Ingat ni main apa ni, bangkit semula, mati bangkit semula, lepas tu jadi haiwan, jadi apa, menjadi baik kan, jadi apa benda tu semua tu adalah kepercayaan kan. Bukan bangkit. Jadi mereka takut nak percaya tu. Akhirnya mereka ajar kepada anak-anak mereka
kepada keturunan mereka bahawa bangkit ni sebenarnya tak ada. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut berulang kali tu, iaitu manusia ni tak percaya kepada kebangkitan. Kita ni alhamdulillah lah, kita ni orang beriman kan, percaya kepada hari kiamat semua. Hari kiamat tu maknanya bangkit tu, percaya kepada kita ni dibangkit semula. Itulah sebenarnya perkara yang sepatutnya kita tanam kan. Bila kita percaya rukun iman tu bukannya bilang je kan, kira saja ada 6 perkara rukun iman, lepas tu dah okey, settle. Sebab boleh tulis dah rukun. Tak, kiamah tu artinya kita ni dibangkit semula. Dibangkit semula tu artinya apa? Artinya banyaklah perkara-perkara yang berkaitan dengan dia tu selepas daripada tu. Iaitu apa? Dibangkit bukan bangkit sahaja je suka-suka hati. Tak, bangkit tu artinya selepas daripada tu kita akan dihisap lepas tu akan dikira, lepas tu akan masuk ke syurga ataupun neraka. Itulah masalah dia yang mereka tak nak terima sangat tu. Jadi Al-Qari'ah, tiba-tiba datanglah Qari'ah ni, Allah SWT kata ketuk. Jadi Allah Ta'ala selepas daripada tu sebutlah, kata Mal Qari'ah, kamu tahu tak apa dia yang Qari'ah tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang perkara ni 3 kali kan. Lepas tu wa ma adraka mal Qari'ah, banyak dalam Quran sebut macam ni kan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Sebab kalau sebut satu benda yang tak orang tak tahu lagi kan, perkara yang dia akan terkejut kan. Apa dia tanya, apa dia ni nak cerita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lepas itu ialah keadaan hari kiamat tu macam mana. Al-Qari'ah tu ialah apa? Yauma yakun. Itulah dia punya penafsiran dia. Allah Ta'ala nak beritahu hari kiamat. Qari'ah ni dia tak kata hari kiamat kan, dia kata Qari'ah. Kalau kita sekarang ni sebut hari kiamat, kita tahulah mana kan. Kiamat tahulah kan. Tapi bagi orang dulu ni, orang yang Nabi SAW mula-mula ni nak beritahu kepada mereka ni, ialah mereka tak tahu lagi. Qari'ah apa? Qari'ah ni hari di mana kamu dia dibangkitkan lah maknanya. Tapi dia akan mengetuk kamu semua, mengetuk kita semua, mengetuk manusia semua. Kenapa mengetuk manusia? Tu dia tu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia itu akan menjadi seperti al-farash. Farash tu ialah tu kelkatu orang sini panggil apa? Burungan kalau lepas hujan tu kan dia ada kat lampu, dia datang banyak tu, dia terbang tu. Itu dia farash. Nak panggil burungan ke apa? Burung-burungan ke apa benda, saya pun tak tahu juga. Tapi kami panggil kelkatu. Betul tak? Kelkatu. Tunggu hujan lah. Ni hujan lebat sangat tak ada lah, dia tak ada lah. Dia kalau hujan panas, lepas tu hujan, lepas tu dia akan datang, dia duduk di lampu tu, dia banyak terbang tu. Lepas tu lama-lama dia terbang, dia akan mati sebab dia tak boleh. Dan kalau orang Arab zaman dulu pun, masa zaman dulu Arab ni dia tak ada lampu, zaman Nabi tu tak ada lampu, tapi dia ada juga datang, iaitu bila orang pasang lampu, lepas tu ada hujan sikit, dia akan keluar daripada sarang dia tu, dia akan pergi hurung api. Lepas tu dia hurung api tu, dia pergi petak, dia tahu api tu panas, tapi dia datang juga sebab dia suka cahaya gitu. Lepas tu dia matilah. Kalau kita tengok kan sini, lepas tu jatuh atas jalan raya tu, mati semua, sayap putus. Itulah dia, itu dia farash nama dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita farash ni, Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni semua benda yang orang Arab tahulah. Dia tak ceritalah orang Arab tak tahu, takkanlah cerita pasal rimau pula kan. Rimau tak pernah tengok nanti kan, ataupun cerita gajah pun jarang-jarang tak tengok, ada juga. Dia tak ada negeri Arab tu. Negeri Arab tu singa ada, singa asadun ada. Kalau orang Arab cakap singa, nak cerita berani, singa. Tu dia tak cerita berani lain. Kita berani macam dia tu, macam rimau ke apa. Jadi farash ada. Jadi bila ada, bentuk dia macam mana farash ni bila dia terbang. Jadi maknanya bagus ni bila kita ni tengok kalau ada farash malam-malam, kalau farash tu keluar, kita kena bawa lah, kata anak cucu kita tengok tu. Tu farash ni. Farash ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa, cuba tengok dia macam mana dia terbang ni. Satunya ialah dia ni tak tahu nak pergi ke mana sebenarnya. Itu yang ulama-ulama sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala umpamakan manusia ni seperti farash. Dia ada 4 dia kata, iaitu yang pertama dia intishar. Dia kata intishar ni maknanya dia banyak berpusing-pusing macam tu, itu intishar, berselerak sekali. Kemudian yang keduanya, dia ni ialah berpecah-pecah. Tafarruq bahasa Arab susah nak terjemah saya pun. Dia ni tafarruq, dia ni macam
Ketua dia mana tak tahu, tak ada ketua. Kalau burung kita tengok kan, kalau burung terbang petang-petang kan, dia akan ada ketua macam tak? Dia ada ketua dia, kita pun tak tahu lah ketua dia mana satu, tapi dia terbang tu ada gaya kan, dia bukan berselerok kan, dia tak macam kekal tu ni, macam Farash ni. Lepas tu yang ketiga, dia ni nak pergi ke mana sebenarnya? Zihab wa iyab dia tu tak pasti. Ni ulama sebut kan, ulama sebut kan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil at-tashbih, dia panggil. Kalau orang belajar bahasa Arab, at-tashbih ni ialah umpama kan. Kalau kita kata dia seperti singa. Kenapa dia seperti singa? Sebab dia berani, bukan sebab dia lawa kan. Lawa apa singa kan. Kalau kata dia macam Nabi Yusuf, macam Nabi Yusuf maknanya dari segi lawa lah, bukan dari segi contoh. Jadi kalau manusia, Allah Ta'ala kata yauma yakunun nas kal farash, ka tu nama dia ialah huruf tashbih, nama dia seperti, nama dia bahasa Arab dia tinggi sikit, dia ada balarah-balarah lah sikit kan. Kal farash, jadi bila sebut farash tu, maknanya orang boleh imagine dah macam mana betul. Lepas tu dia betul mabthus. Mabthus ni maknanya ialah yang berselerok pergi sini yang berselerokkan sekali. Jadi ini salah satulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan perumpamaan manusia pada hari kiamat tu. Jadi bila manusia ni dikatakan bangkit bila ni bangkit daripada kubur. Bila bangkit daripada kubur, dia tak tahu nak pergi ke mana. Jadilah macam Farash tu. Dia berpusing sana pusing sini. Itu nombor satu. Dalam ayat Quran lain, Allah Subhanahu Wa Taala samakan manusia ni ialah seperti al-jarad. Jarad ni ialah belalang. Belalang. Ada satu tempat lain lagi, ayat Quran lain dia seperti kata manusia ni seperti al-jarad. Jadi jarad ni kenapa Allah Ta'ala umpamakan manusia ni seperti belalang? Sebab belalang kalau tempat kita ni dia jarang nampak belalang banyak kan. Dia kalau negeri Arab tu dia ada belalang tu sampai juta-juta. Sekali dia mari, kalau dia datang lah, kalau orang ada ladang-ladang orang ladang gandum ke apa, sekali dia datang habis lah, dia berarak semua ni, tak ada semua, putus semua, habis dah. Tu jarak di negeri Arab jadi kita ni tak nampak sangat jarak ni kan, tapi kita sekarang ni mudah insyaAllah tengok YouTube akan nampak lah kan macam mana belalang tu kalau diserang satu-satu tanaman habis. Jadi Allah SWT umpamakan dua dalam Quran manusia bila hari kiamat nanti, satu ialah seperti Farash, yang kedua ialah seperti al-jarad, seperti belalang. Belalang ulama kata ialah kerana banyaknya dia. Sampai dia kalau belalang kalau dia masa dia datang tu dia akan bertindak-tindang sekali macam tu. Dia naik tu orang tak tahu. Kalau Farash tadi tu dia berpusing-pusing, tak tahu nak pergi ke mana. Macam itulah. Jadi kita imagine, kita gambarkan kita tak nampak lagi, tapi Allah Ta'ala ceritakan perumpamaan supaya manusia ni boleh menggambarkan itulah keadaan mereka di hari kiamat nanti yang tak tentu hala. Itu yang pertama yauma yakunun nas kal farashi al mabsus. Kemudian wa takunul jibalu. Kemudian yang kedua ialah bukit pula. Yang tadi itu manusia, ni bukit tu jabal. Jabal ni kita tengok bukit apa sini, itulah bukit, tak tahu bukit Subuk, bukit Saeh, bukit Silat, tempat orang manjat bukit tu. Tu bukit tu yang kita nampak tu, bukit tu. Bukit nampak apa kalau sekarang ni? Dia kata bukit tu keras, bukit tu tak bergerak, bukit tu orang sodok macam mana pun duduk macam tu lah dia kan bukit. Macam tu lah bukit, tak bergerak-gerak. Tapi hari kiamat dalam Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa bukit tu dia akan jadi seperti 4 keadaan kalau kita baca dalam Quran lah, 4 keadaan di mana Allah Ta'ala sebutkan bukit ni. Yang pertama, bukit ni jadi apa? Dia kata bukit ni ialah berterbangan. Terbang mana? Bukit tu terbang. Bukit terbang macam mana? Kita tak tahu lah bukit. Kalau kapal terbang, kalau kita tengok orang kata video apa benda dia cerita orang putih ni, orang kata pandai orang putih duk tipu kita kan. Dia buat macam dia ni, piring terbang besar tu kan, datang daripada angkasa tu mari tu. Kalau orang dia buat cerita tu, tengok tak apa ni tu, meteor daripada langit tu kan besar tu kan, meteor terbang nak jatuh atas orang kan, jatuh atas kita semua. Jadi takut ni. Tapi ni Allah Ta'ala ceritakan pada hari akhirat ni ialah bukit itu akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia cabut daripada tempat dia tu, kemudian dia akan terbang naik ke atas, berterbangan dia ni. Jadi maknanya tu apa maksud dia kan? Dia kata wa takunul jibal
pada masa tu hari kiamat tu, iaitu bukit-bukit itu menjadi kal ihni. Ihni tu ialah ni, apa ni, bulu binatang tu, yang kalau kita kan macam orang panggil kabu yang bantal, dalam bantal tu, yang kapuk tak, kapuk. Orang panggil kerabu, bukan nasi kerabu, bukan nasi kerabu tu Kelantan tu. Ni kabu-kabu dipanggil. Dia ada jadi pokok kan, kapuk lah kan, kapuk kan. Dia akan terbang macam tu kan, dia ringan macam tu. Jadi Allah SWT umpamakan ni, hari kiamat ni, bukit-bukit tu akan jadi macam tu, maka terbang macam tu. Bagi orang Arab, dia tak ada kabu-kabu tu, tak ada kapuk tu, dia ada bulu. Jadi bulu terbang, bila naik tu, bulu tu ringan kan, jadi bulu berterbangan macam tu. Kal ihnil manfush. Itu dua keadaan. Jadi di tempat lain lagi, dia kata apa ni, bukit-bukit ini akan menjadi sebut tadi kan, dia akan jadi pecah. Dia berpecah-pecah. Dakka, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, Allah Ta'ala pecahkan bukit ini sehingga, kemudian ada lagi sebut, Allah Ta'ala sebut apa ni, dia sebut an-nasaf. An-nasaf ni ialah makna letup kan bukit tu, macam orang letup bukit tu, macam orang letup apa ni, granite tu kan, pada bukit tu, kemudian dia pam tu, dia meletup, dia berhambur dan naik ke atas langit tu. Itu ialah sifat-sifat lah bukit yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, apa ni, pada hari kiamat. Jadi dua perkara lah. Jadi inilah dia kata perkara-perkara yang menyebabkan manusia tu al-qari'ah tu. Itu yang mengkorakkan manusia, yang mengetuk manusia, yang menakutkan manusia. Selepas daripada tu, Allah SWT sebut pada perkara yang seterusnya. Itu habislah kan, itu keadaan hari kiamat, macam mana keadaan hari kiamat. Kemudian selepas daripada tu, Allah pun sebut pula tentang mizan. Mizan ni maknanya ialah timbangan, maknanya timbangan. Jadi artinya di sini ulama menurut ahli sunnah wal jamaah, dia kata timbangan ni adalah timbangan tu timbangan betul. Maknanya dacing lah, kata-kata ada dacing kan, timbangan macam tu kan. Jadi mengikut ahli sunnah, dia kata di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan jadikan ada dua apa ni panggil tu, dua macam tu kan, dua panggil apa, dua piring dia tu kan. Lepas tu tengah-tengah tu ada satu tengah macam tu. Jadi dia letakkan tu. Kenapa Allah Ta'ala, adakah persoalan ni kan, adalah orang timbulkan, adakah Allah Ta'ala tak tahu amalan kita ke, baik kita ke, jahat kita ke? Allah tak tahu ke? Tak, Allah Ta'ala tahu. Tapi ada satu benda, nama dia panggil ilmu zuhur. Dia panggil ilmu zuhur ni ialah Allah Ta'ala, kalau ikutnya dia tahu semua dah. Kalau contohnya kan, Allah Ta'ala tahu wal yawmahisallah kan, Allah Ta'ala tahu siapa yang baik, siapa yang jahat kan. Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh lah dalam peperangan Uhud ni. Dalam peperangan Uhud, Allah Ta'ala jadikan orang Islam tu kalah, macam kalah lah kalah. Kenapa? Dan lepas tu Nabi patah gigi, Nabi berdarah kepala dia, dan kemudian tu jatuh dalam lubang. Kemudian tu ramai sahabat-sahabat semua mati kan, 70 orang mati syahid kan. Jadi maknanya 70 orang tu mati ramai tu. Kalau nak bandingkan dengan masa perang Badar, sangat sikit kan. Ini 70 orang tiba-tiba mati. Kalah pula tu perang. Jadi pada masa tu orang-orang Islam ni setengah-setengah tu dia fikir kan, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kat kita? Kan kita ni beriman, kita ni betul. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni pada kita semua? Macam macam rasa macam adalah rasa macam tu kan, tak patut. Jadi tiba-tiba turunlah ayat yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala buat macam tu sebab apa? Nombor satu, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang betul iman dia, siapa yang tak betul iman dia. Sebab ada ramai orang Islam tu, bila dah keadaan macam tu, cabut lari lah, balik ke Madinah lah. Dia kata apa ni, dulu janji nak menang, janji Allah Ta'ala ni nak tolong kita, tiba-tiba sekarang kenapa Allah Ta'ala tak tolong kita? Dia jadi macam tu perangai dia. Iman tu jadi bergegar. Ada yang awal-awal lagi balik, orang Yahudi tu balik awal lagi 300 orang tu, dia 1000 semua kan tak? Pergi 1000 ke Uhud tu, 300 balik awal-awal lagi, tengah jalan tak sempat apa-apa dah. Yang lain ni bila dah kalah perang ni, yang lain ada cabut balik juga. Jadi sebab apa dia kata? Sebab kata Allah Ta'ala kata janji menang, nak beri menang kan kalau kita baca ayat Quran, inna surullah yansurkum tak? Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Ini kenapa kalah ni? Jadi Allah Ta'ala pun sebutlah dalam surah Al-Imran tu, bahawa Allah Ta'ala buat macam ni kepada kita semua, kepada orang Islam dalam peperangan Uhud tu, kepada kamu semua ni, sebab Allah Ta'ala nak tengok kamu siapa yang betul-betul sabar ataupun tidak bersama dengan Nabi. Yang kedua lagi, Allah Ta'ala nak dia katakan nak mengambil, supaya nak menjadikan sebahagian kamu ni syahid, mati syahid.
Mati syahid tu bagus bukan tak bagus. Jadi kenapa awak semua takut pula? Dulu kata waqad kuntum tamannawnal maut. Dulu masa sebelum perang nak kata semangat sangat nak mati. Sekarang ni tiba-tiba nak mati takut pula. Tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil situ. Kalau ikutnya Allah Taala tak tahu ke siapa sabar, siapa tak sabar, siapa iman kuat, siapa Allah Taala tahu. Tapi ahli sunnah kata, mazhab ahli sunnah kata ialah Allah Taala nak tengok supaya nampak, nak tunjukkan supaya nampak betul-betul. Jadi macam itulah juga dengan masalah mizan ni kan. Masalah mizan ni ialah neraca kan. Allah Ta'ala tahu siapa baik, siapa lebih baik, siapa amalan baik dia lebih daripada amalan jahat dia. Tapi Allah Ta'ala buat benda tu semua tu supaya nampak. Supaya nampak apa? Nampak semua. Tengok ni. Tengok ni. Maknanya dia tunjuklah kat kita kan. Nampak ni. Kira-kira awak ni. Nampak tak awak ni rugi? Nampak? Dia bukan kata tak awak rugi. Dia tak kata macam tu. Dia tunjuk betul-betul. Jadi sebab itulah di sini Allah Ta'ala sebut fa amma man thaqulat mawazinuh. Ada pun orang-orang yang berat timbangannya. Iaitu dacingnya berat. Berat apa? Berat hasanat dia. Jadi ulama tafsir sebut pada hari kiamat nanti semua amalan kita tu akan ada dituliskan dalam buku, dalam kitab. Jadi kitab itu nanti akan ditimbang. Jadi kalaulah dalam kitab tu, dalam buku tulisan amalan kebaikan tu, kalau dia banyak kebaikan dia akan jadi berat. Bila dia sikit, dia banyak yang jahat, dia akan jadi ringan. Macam tu. Dia terbalik. Jadi sebab tu jadi Allah Ta'ala pun dia kata letakkan sebelah ni dacing, sebelah sini tempat dacing tu letakkan sini buku baik, sini letak buku amalan jahat. Tengok mana yang berat. Jadi fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat, amalan baik dia lebih berat, fa huwa fi insyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam insyah radiyah. Insyah radiyah maknanya syurga, maknanya iaitu kehidupan yang diredai. Adapun wa amma man khaffat mawazinu. Yang keduanya, jenis yang kedua khaffat ada. Jadi ni maknanya gambaran lah nak ceritakan, nak tunjuk Allah Taala nak tunjuk kepada kita nanti. Jadi kita ni atas dunia ni kena fikir, kena sentiasa berfikir kan. Biarlah amalan baik kita tu ialah bertambah. Walaupun sikit tak apa. Bukanlah kita nak sikit kan, tapi kita takut maka tak sempat nak cover ni. Kejahatan-kejahatan dia akan jadi ringan. Adapun orang yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah. Ummu ni sini kata fa ummu ni ulama sebut makna dia, asal makna dia adalah mak makna. Ummu ni mak makna dia. Fa ummuhu hawiyah. Kenapa sebut mak pula kat sini? Kenapa ibu makna mamanya. Jadi kenapa ibu dia, mak dia adalah mother dia adalah hawiyah. Hawiyah tu apa? Hawiyah itu adalah nama satu neraka. Hawiyah nama. Kenapa nama dia hawiyah? Dalam dari segi bahasanya, hawiyah tu maknanya ialah jatuh maknanya. Benda yang jatuh ke bawah. Hawiyah. Dalam Quran ada sebutkan wan najmi iza hawa. Ada kan dalam Quran wan najmi iza hawa, iaitu bintang apabila jatuh. Di hari kiamat nanti bintang-bintang semua guguran tu untuk macam lampu, tak ada ikat, tak ada tali, dah jatuh semua tu. Bintang-bintang nampak di langit tu, kalau ikutnya ialah maknanya Allah Ta'ala kita nampak tu, dia sebetulnya tergantung sebenarnya tu. Tergantung duduk pada langit tu. Bukan dia, kalau ahli saintis kata, astronomi kata dia tu memang adalah kan, tu dia tu kan dia tu. Tapi Allah SWT jadikan bintang-bintang semua tu kepada kita tu sebenarnya adalah untuk menjadi perhiasan kepada kita. Dalam Quran sebut kan, menjadi perhiasan, zayyanna, kemudian menjadi zinah, kemudian yang kedua menjadi wabin najmi hum yahtadun, menjadi tempat kita tengok bintang tu supaya kita tahu di mana arah dia. Ni arah barat, selatan, timur, tu semua kan. Kalau kita ni tak ada masalah lah, kita ni ada Google Map, ada apa kan kita kata kan. Ni orang di padang pasir tu, orang di lautan, sangat-sangat penting kan. Dah habis bateri dah telefon. Nak tengok apa? Tengok bintang boleh tahu. Budak-budak sekarang tak tahulah kan. Kita pun tak tahulah, tahu kan. Ada bintang selatan, bintang utara, dia arah semua tu kan. Jadi dalam Quran sebut wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang tu mereka dah tengok arah di mana tunjuk-tunjuk ni, timur barat ni. Jadi bintang tu Allah Taala kata wan najmi iza hawa. Hawa tu jadi artinya lah berguguran jatuh. Jadi manusia sini dia kata salah satu daripada nama neraka ni, nama dia al-hawiyah. Sebab apa? Sebab manusia tu akan jatuh dalam tu, dan jatuh tu tak tahu di mana dia punya hujung tempat jatuh tu. Setengah dalam setengah hadis ni kata ialah dia akan jatuh dalam dia tu adalah
70 tahun dalam dia tu jatuh tu. Kalau manusia lah sekarang tu, orang kata ada manusia yang naik atas tu kan, atas yang paling tinggi lah, dia kata terjun, adalah hari tu dalam YouTube tu apa benda kan, dalam apa ni dia duduk main terjun, dia naik paling tinggi sekali kata, dia berapa minit je sampai ke bumi tu, dia ceritanya. Maknanya tu jauh, naik sampai atas tu kan, dan gambar, lepas tu turun ke bumi, jatuh tu, mendarat ke bumi, manusia terjun berapa kilometer saya tak tahu lah kan, tapi dia cerita tu berapa minit je sampai. Jadi ni dia kata 70 tahun. Dalam hadis kata sab'ina kharifan, dalam dia tu, kharif tu maknanya ialah tahun maknanya. Jadi 70 tahun perjalanan jatuh, nak cerita dalam dia tu. Jadi itu sebab itulah nama dia Hawiyah. Wa ummu tadi tu kenapa? Kerana dia kata kalau budak-budak kecil lah budak-budak damik ni kan, budak-budak dia akan apa-apa berlaku dia akan cari mak dia kan. Dia akan nak punya mak dia cari mak dia kan. Jadi mak tu makna tempat apa? Tempat orang bila ketakutan dia akan cari. Cari. Jadi seolah-olahnya maknanya di hari akhirat ni Allah Taala kata fa ummuhu hawiyah, ialah tempat perginya ialah kepada hawiyah tu. Jadi makna cara Allah Taala sebut ni dalam Quran ni, dia tak kata kalau kita kata bahasa mudahnya masuk neraka gitulah kan, mudahnya kan. Siapa yang ringan timbangan dia masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Allah sebut menggunakan perkataan-perkataan yang mana menggerunkan orang dengar tu. Orang yang faham bahasa Arab lah betul-betul kan, dia akan rasa wah dahsyat, mana bukan main-main ni kan. Fa ummuhu hawiyah. Tempat dia nak pergi, tempat lari dia tu ialah lari ke mana? Lari ke tempat tu. Dia tak boleh lari ke lain, dah lari ke tempat tu. Ada satu pendapat juga mengatakan ialah ummu tu maknanya kepala. Maksud tu, kepalanya ialah hawiyah, iaitu kepalanya akan jatuh ke situ. Wallahu a'lam bissawab. Itu tapi yang masyhurnya ialah ummu tu ialah emak situ maknanya. Tapi maksud dia ialah tempat tempat beradanya ialah di dalam hawiyah. Seterusnya itu Allah Subhanahu Wa Taala pun ayat yang ke-10 dia ada 11 ayat surah Al-Quran. Wama adraka ma hiya. Allah Taala tanya lagi tu. Wama adraka, kamu tahukah dia apa dia mahiyah. Mahiyah ni bacaannya lah bacaannya. Saya ni bukan orang qiraat, ni kena tanya orang qiraat lah kan tapi dalam tafsirnya sebut ialah mahiyah tu, jadi yah belakang tu tak yah. Kalau ikutnya mahiyah kalau berhenti, tapi kalau disambung dia tak ada yah, tu tak ada gitu. Kalau nak sambung kalau sambung kena tanya Tok Imam nantilah insya-Allah. Tu dalam qiraat, dalam apa ni, dalam tafsir dia kata mahiyah tu ialah bahasa Arab tu mahi gitu. Mahi tu apa benda gitu, apa bendanya. Jadi Allah Taala kata wama adraka mahiyah, kamu tahu ke apa dia apa tu, apa hawiyah tadi tu. Takut tak tahu. Jadi Allah Taala pun beritahu narun hamiyah, dia ni adalah api yang hamiyah tu maksudnya ialah yang sangat-sangat panas, yang melampau panas dia. Dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut kan, iaitu apa, api dunia ni dia kata adalah hanyalah satu juzuk daripada api daripada yang diambil daripada neraka tu kan. Itu pun dia kata satu juzuk dia, ada hadis kata ialah satu daripada 70, ada yang kata satu daripada 100, dan kemudian tu dia selam pula masuk ke dalam laut supaya dia sejuk. Dan sebab itulah Nabi SAW kata api tu yang kamu boleh guna sekarang ni. Api yang paling panas yang kita boleh guna pun berapa? Kita 400-4,000 kan Celsius kan kita kata kan. Itu baru 1/10. Jadi bayangkanlah tu. Dan dalam satu hadis lain Nabi kata azab akhirat ni, azab neraka ni yang paling dahsyat sekali ialah yang paling kurang, yang paling kurang sekali pun ialah apa? Slipper tu daripada dia tu ialah otak tu dah menggelegak dah. Letak di kaki otak dah menggelegak dah. Itu yang paling kurang tu yang paling kurang. Kalau yang paling dahsyatnya wallahu alam. Jadi kita boleh imagine sendiri kan. Jadi itulah surah ni Allah SWT ceritakan. Jadi kita baca selalu kita baca insya-Allah. Moga-moga kita akan ingatlah kat sini keadaan yang pertama sekali nama dia, yang kedua ialah keadaan dia, keadaan hari akhirat tu macam mana, dengan manusia ni macam mana, dengan bukit-bukit macam mana, dan kemudian yang ketiga bahawa manusia tu akan ada terbagi pada dua kelompok di hari akhirat nanti. Satu yang sakulat, satu yang khaffat. Dan orang yang khaffat tu akan pergi ke mana, orang sakulat tu pergi ke mana. Semua tu diceritakan oleh Allah dengan perkataan-perkataan yang kalau kita faham makna tu akan menakutkan kita lah, bukan hanya terjemahan. Kalau boleh tengok tafsir lah kalau ada tu kan insya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah pada malam ni.
Jadi kita tangguhlah majlis kita dengan membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sila. Lepas. Oh.